السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أعاننا على مواصلة تدبرنا لكتابه العزيز من ليلة إلى أخرى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ikhwan, akhwat, sidang i'tikaf, saimin, saimat yang dimuliakan Allah Ta'ala sekalian. Semalam kita sudah sama-sama nata'abbad beribadat dengan beberapa surah dalam salat Qiyamul Lail kita sampai kepada suratul Talaq. Oleh hadis setengah masjid tak ada sampai lagi situ. Tapi saya nak cuba malam ni kerana kita nak cuba khatamkan pada malam besok insya-Allah. Malam 29. Nah, malam 28 ni kita ada satu duk dalam juz yang ke-29 insya-Allah taala. Maka insya-Allah suratul Tahrim duk dalam akhir juzuk yang ke-28. Nah, kemudian daripada surah Tahrim itulah kita akan habis juzuk yang 29. Malam esok kita nak juzuk yang ke-30 lah insya-Allah taala. Juzuk yang ke-29 ni terdiri daripada banyak surah lah. Suratul Mulk, Suratul Nun, Suratul Haqqah, Suratul apa dia Sa'ala Sa'ilun, Suratul Nuh, Suratul Jin, Suratul Muzammil, Suratul Muddathir, Suratul Qiyamah, Suratul Insan, dan akhir sekali Suratul Al-Mursalat. InsyaAllah ta'ala malam ni, malam yang ke-28, kita akan baca lebih ke sejuh lebih surah yang Qisarus Suwar dia panggil. Kata setengah ulama Qisarus Suwar mula daripada Suratul Rahman yang kita baca semalam lah. Nah, malam kemarin kita akhirkan Suratul Rahman. Kemudian kita malam ni masih duduklah Qisarus Suwar lagi lah, surah pandak-pandak yang malam ni surah Tahrim ni 12 ayat ya. Nah, di mana masalahnya masalah keluarga Nabi lah ni. Nah, ayat kata keluarga ni bukan mudah lah. Setara Nabi tu pun dia mengalami beberapa permasalahan dalam keluarga. Dan menerangkan tentang setengah daripada isteri-isteri Nabi yang telanjur merancangkan satu perkara kerana didorong oleh perasaan cemburu kepada madunya yang lain itulah menimbul satu masalah yang menyusahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan mereka itu sampai Allah Taala masuk capalah. Allah Ta'ala tegar lah. Mudah-mudahan kita kecek dalam surah Tahrim ni tegar tentang permasalahan dalam keluarga. Batu keluarga kalau ada masalah biasa saja keluarga ni. Setara Nabi pun uji Allah masalah keluarga tak sikit juga. Dan memberi satu surah yang menyentuh masalah mengajar anak isteri dan keluarga akan ajaran-ajaran ada Islam supaya dalam keluarga selamat daripada kemurkaan Allah dan azabnya. Lepas tu perintah supaya pakai taubat nasuha. Kerana berhubung keluarga belaka tu, keluarga banyak kita kena sebutkan masalah taubat nasuha banyak insya-Allah. Baiklah kita baca surah Tahrim sikit insya-Allah ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. Allahu Akbar. Wahai Nabi,
mengapa engkau haramkan dengan bersumpah menyekat dirimu daripada menikmati apa yang dihalalkan oleh Allah bagimu? Nah, iaitu bahawa Nabi SAW tu biasanya dia tu singgah di rumah isterinya Siti Zainab binti Jahsh dan minum madu serta tinggal sejuruh di situ. Hal itu membangkit perasaan cemburu kepada Siti Aisyah. Lalu ia berpakat dengan madunya Siti Hafsah. Apabila Rasulullah datang ke rumah salah seorang daripada keduanya, hendaklah ia berkata bagaimana kepada baginda tu, Rasulullah ada minum maghafir ka, iaitu sejenis benda cair daripada manih, tetapi tidak eloklah bau tu. Nah, setelah ditanya, baginda menjawab, tidak, aku ada minum madu di rumah Zainab dan aku bersumpah dengan akan meminumnya lagi, tidak akan meminumnya lagi. Nah, aning satu cerita munyangi khabarkan hal ini pada siapa pun lah. Nah, tu. Lalu tu Allah Ta'ala tegur, hey Nabi, apa munduk baharai kabarnya awak boleh halal minum makan munduk halal harai apa? Nah, kerana nak mencari keredaan isteri kamu, tak betul lah tu. Allahu Ghafur Rahim, dan adalah Allah sememangnya amat pengampun lagi amat pengayang mengasihani. Jadi benar-benar lah tu cerita Nabi lah belakang ni. Sesungguhnya Allah telah menetapkan bagimu wahai Nabi dan umatmu untuk melepaskan diri dari sumpah kamu dengan membayar denda kafarah. Bayar denda lah, tak usah duk mengekali atas sumpahmu tu lah. Nah, dan Allah ialah pelindung yang mentadbirkan keadaan kamu, dan ia amat mengetahui lagi amat bijaksana. Dan ingatlah ketika Nabi memberitahu suatu perkara secara rahsia pada salah seorang isteri, kemudian apabila isterinya itu menceritakan rahsia itu kepada seorang madunya, dan Allah menyatakan pembukaan rahsia itu kepada Nabi. Nah, maka Nabi pun menegur isterinya lalu menerangkan kepadanya sebahagian pada rahsia yang telah dibuka. Dalam ayat yang ketiga tu lah, setelah Nabi menyatakan hal itu padanya, ia bertanya, siapa beritahukan hal ini pada Tuan? Nabi menjawab, aku diberitahu oleh Allah yang amat mengetahui lagi amat mendalam pengetahuannya. Allah. Lalu tu ia suruh Siti Aisyah dengan Siti Hafsah tu, dua orang tu lah, madu dua orang tu, ya baik dua orang tu. Nah, dia katakan, auzubillahi minasyaitanirrajim, in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma wa in tazahara alaihi fa inna Allah huwa maulahu wa Jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dhalika zahir. Jika kamu berdua bertaubat pada Allah, hei Siti Aisyah, hei Siti Hafsah, kerana sungguhnya hatimu berdua telah cenderung kepada perkara yang menyusahkan Nabi dah. Nampak tu? Nah, dan jika kamu berdua bertolong bantu untuk melakukan sesuatu yang menyusahkannya, maka kehendak kamu berdua tidak akan berjaya. Kalau nak tazahara ni mana kata pakat untuk nak menyusahkan Nabi lah, untuk tazahara. Tak jaya, ya tak. Nah, sebab apa? Kerana sungguhnya Allah tu adalah sebagai pelindung Nabi. Nah, Allah Ta'ala sebagai pembela, maulahu wa Jibril, dan Jibril juga pembela dia juga, serta orang soleh daripada orang mukmin, malaikat-malaikat pun. Nah, menjadikan penolong Nabi belaka. Jangan sama sekali mu nak buat Nabi susah hati, jangan ya. Siapa dia ku nak tolak. Nah, asa rabbuhu in talaqakun ayyubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidat saihatin sayyibatin wa abkara. Ayat 5 tu sifat orang mukminah, sifat isteri salihah ya. Hei isteri, ini ayat yang menyatakan isteri salihah. Boleh jadi jika Nabi menceraikan kamu, hei isteri Nabi, Tuhanmu akan menggantikan baginya isteri-isteri yang lebih baik daripada kamu, yang gapa kata, yang menurut perintahnya, ikhlas imannya dan taat, bertaubat, tidak tetap beribadah. Nah, abidatun saihatun, selalu puasa, sayyibat, sama ada yang janda maupun abkara yang
masih lagi bikir. Jadi semua tu sifat orang-orang salihah. Muslimat, mukminat, qanitat, taibat, abidat, saihat. Semua sebanyak kepada ni sifat semua. Jadi khairan tu, isteri yang khairan tu ialah orang ada ni sifat ni lah. InsyaAllah ta'ala. Lalu itulah Allah Ta'ala panggil orang Islam, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Orang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu berhala. Waquduhan nas wal hijarah. Na'udzubillah. Itulah kayu bakar pada api neraka. Alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. Sini ayat kata Allah Ta'ala wari satu ayat yang menggerunkan kepada satu keluarga jangan diraka pada Allah Ta'ala. Kerana keluarga yang tak berjaya, yang tidak menyelamatkan diri dia dan ahli dia daripada api neraka tu akan masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. La haula wala quwata illa billah. Jangan orang perempuan, jangan buat menyusahkan suami. Ada gapo nasihat molek-molek, jangan buat satu keangkara siapa Nabi tu jadi susah hati, tapi Nabi tidak ada apa-apa buat kasar dengan isterinya walau setara mana isteri dia sekalipun. Dan Nabi ni selalu jadi contoh kepada pelaksanaan Al-Quran yang merupakan ajaran yang cukup baik kepada manusia. Lalu tu dia tidak baikan dengan isteri. Nabi tak baikan dengan isteri. Walau isteri itu setara mana salah. Kerana isteri bukan maksum. Isteri Nabi tak maksum. Ada biasa bersalah. Tapi Nabi maksum. Dia kena jaga, tak sewi dia mencebur atau terjebak dalam dosa-dosa, tak boleh lah. Allah Ta'ala panggil orang beriman lagi, ya ayyuhallazina amanu, 2 kali. Tadi suhqu anfusukum wa ahlikum narah, kali ini tubu ilallahi taubatan nasuha, taubat kepada Allah. Ni ayat mari ni sesuai dengan masalah keluarga lah ni. Taubat nasuha ni taubat yang sungguh-sungguh tinggal benda-benda yang salah tu jangan duk paling kita tengok semula pula. La ilaha illallah. Itulah dalam keluarga ni kita banyak istighfar, taubat banyak ya. Supaya kita tu dapat gapo dia, asa rabbukum an yukaffir ankum sayiatikum. Segala kejahatan kita tu hapuskan, kesalahan kita tu hapuskan. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yauma la yukhzillahu an-nabiyya wal ladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allah, ni ayat atas keluarga ni tepat cuk dia bukan di dunia dak keluarga, di akhirat tu. Lalu tu kena jaga daripada api neraka, duduk sana insya-Allah pakak masuk syurga. Jangan Tuhan tu menghinakan Nabi dan orang beriman yang bersama Nabi itu, kita termasuk kita kata. Di mana akhirat esok tu kita ada cahaya pimpin kita jalan daripada mahsyar esok. Lalu tu kita tu selalu berminta. Orang-orang munafik tu meraba-raba dalam gelap. Dia pun minta pada Tuhan juga, wahai Tuhanku, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami. Tapi Allah Ta'ala tidak benda seperti itu. Dalam ni keluarga, ayat sakut pak dengan kafir dan munafik. Auzubillah. Lalu tu Allah Ta'ala wari 4 keluarga sini. 1 keluarga Nabi Lut, 2 keluarga Nabi Nuh, 3 keluarga Fir'aun, 4 keluarga Isa alaihi salam. 2 semua ni dia sakut dengan perempuan. 4 orang perempuan contoh. Satunya isteri Nuh dengan isteri Lut tu kafir. Isteri Nabi kafir juga. Allah, takutnya jangan kita sedar hati kita isteri tu iman ke. Jangan kita sedar hati. Kerana isteri Nuh lagi kafir boleh. Begitu juga masalah kalau isteri orang jahat seperti Asyah binti Muzahim, isteri Fir'aun, tapi dia Islam, cuma hadapi ujian sangat banyak sekali.
Siapa dia tu, tak ada kuasa nak duduk dalam dunia dah. Nak mikir akhirat semata. إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Mana kata nak minta usaha ambil dia lah. Tu makna najini. Selagi dia ada dalam dunia ni, selama tu duk buah kuasa Firaun. Dan itulah dia minta pada Allah SWT akan satu mahligai dalam syurga. Tapi yang nak nombor satu sekali, indaka, disimu. Ibni li indaka baitan, rumah yang di situ tak ada nak tupai piar, tupai Allah Ta'ala saja. Semua tu tak ada ngaji sikit abuk ni Siti Aisyah ni, kecuali yang ngaji daripada Musa alaihissalam lah. Dia orang dapat beriman dengan Nabi Musa, tapi itu hawi ilham pada dia dengan siapa? Teguh iman dia menghadapi cabaran Firaun yang zalim, habis zalim. Buat nyanyi ke isteri ni lebih pada apa-apa lagi, na'udzubillah min dzalik. Kemudian Allah Ta'ala cerita seorang lagi di antara isteri pada ahli syurga, iaitu Maryam binti Imran. Ini ahli syurga yang kedua, sebagai contoh daripada umat dulu lah. Sullatum minal awwalin, ini di antara awalin. Asiyah binti Muzahim, isteri Fir'aun, dan kepada Maryam ibnati Imran, ibu kepada Isa alaihissalam. Sebab dia tu jaga farak dia sungguh, dan dia tu maknanya mendapat penghormatan daripada Allah, memberi anak dengan tidak ada suami. Ini senang benar. Kalau ada suami susah, kena pikir tanggungjawab jadi isteri orang pula. Ini tak ada, kena jadi isteri pia. Dapat anak yang jadi rasul pula dah. Kalau nak kira nasib baiklah, tapi ujian dia tak kalah dengan ujian Asyah. Beranak di dalam tepi parit, wapang kayu beranak. Orang tu dah sekeliling pening, tak ada siapa seorang habuk. Lepas keluarga dia sendiri pun tak boleh nak faham molek. Tentang kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Allah, gitulah. Itulah ujian Allah. Orang perempuan, suratul At-Tahrim ni surah orang perempuan lah. Kalau kita tengok, surah permasalahan orang perempuan, ya, yang menyebabkan suami dia tu terpaksa kena susah. Dan dia jaga kepada suami supaya jaga anak cucu daripada menjadi kayu bakar api neraka. Suka tabak nasuha belaka, suami baik, isteri baik, tabak nasuha. InsyaAllah suratul Tahrim ni yang makna kat tu dah, insyaAllah. Pergi pada suratul Mulk. Suratul Mulk saat ni tu Tahrim tu Madinah, keluarga di Madinah. Al-Mulk ni surah Makkiyah pula. Tentang rububiyah Allah Ta'ala, nikmat Allah Ta'ala, dan apa rububiyah Allah Ta'ala lah mudah-mudah. InsyaAllah Ta'ala Allah Ta'ala membentuk, menjadikan mati dan hidup. Jadikan mati ni makhluk, hidup pun makhluk juga. Dalilnya allazi khalaqal mauta wal hayah. Dialah yang mentakdirkan adanya mati atau menciptakan mati dan menciptakan hidup kamu. Tujuan mati hidupnya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya kita tu diuji oleh Allah Ta'ala. Siapa dia yang paling molek amalan? Allah ahsanu amala, ayahnya ahsanu amala. Tapi Allah Ta'ala dengan pertolongan Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, insya-Allah kita akan jadi ahsan amalan. Ahsan amalan semua kalau ikut kerja apa, jadi kita duduk di peringkat ahsan amalan. Allahumma inna ala an nakuna ahsan amalan fi kulli hayatina rahmatika ya arhamar rahim. Itulah dasar Islam sangat tinggi. Tak ada kerja rendah-rendah. Islam hak hasan tu tak saya nak ahsan. Islam ni akhlak pun ahsan, akidah pun ahsan, ibadah pun ahsan, segala-gala ahsan belaka. Jangan jadi nampak gorak Islam tak sah. La ilaha illallah. Allah Ta'ala menjadikan kita ni punya tujuan yang sangat tinggi. Kedudukan apa kalau ahsan amalan, maju lalu hidup. Dan maju hidup, selamat diri, selamat orang di bawah apa dia tanggungjawab kita. Selamat Allah ini semuanya dengan sebab orang Islam itu menjalankan tugas dia sebagai ahsanu amala dalam semua lapangan hidup. Bak negalah nak ahsanu amala.
bak meretahlah no ahsanu amala, bak semayalah no ahsanu amala, bak puasalah no ahsanu amala, bak menghadapi etikah lah mana ahsanu amala, waktu covid balah mana. Jadi semua tu ia boleh tanya ahsanu amala dan boleh buat ahsanu amala insya-Allah taala. Ya, kemudian ayat ni rubih Allah taala lah. Sampai akhir sekali dia kata, bagaimana fikir kamu jika sekiranya air kamu hilang lenyap di telan bumi, air serok oleh bumi ke kata belaka, maka siapa selain daripada Allah yang dapat mendatangkan kepada kamu air yang sentiasa terpancar mengalir. Faman ya'tikum bima'in ma'in. Suk dengan soalan ayat ni, suk dengan soalan dah. Ayat ya soalan boleh jawab belaka. Jawabnya la ilaha illallah. La ya'ti bima'in ma'inin illa anta ya Allah. Itu makna la ilaha illallah. Insya-Allah taala. Soalan dia banyak-banyak soalan lah. Di antaranya soalan dia, afaman yamshi mukibban ala wajhi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Itu soalan dia ayat 22. Soalan juga. Kalau kita baca ni banyak ke bentuk soal untuk dapat menjawab apa? Untuk jawab apa? Untuk amintum man fis samai an yursila alaikum hasiba. Soalan belaka. La ilaha illallah. Kemudian kita pergi suratul qalam. Surah qalam ni, al-qalam merupakan makhluk Allah Taala. Qalam ni salah satu daripada makhluk Allah Taala. Nun, demi pena dan apa yang mereka tulis. Allah Taala bersumpah dengan kalam. Ini tanda kata Islam agama maju. Agama allamal insana ma lam ya'lam. Allama bil qalam, yang mengajar dengan qalam. Qalam ni peranan besar dalam segi nak beri ilmu pada manusia. Ya. Sebab tu ni orang panggil ummatun akhirul ummah. Akhir ummah, ummatan wasata, khairu ummatan ukhrijat linnas. Ya Allah akbar. Kemudian dalam surah ni banyak cerita hal rububiyah juga. Hak tuai kebun, hak apa. Lepas tu pergi kepada masalah ahli syurga, ahli neraka. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La hawla wa la quwata illa billah. Sekalinya, wa in yakadu alladhina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dhikra wa yaquluna innahu la majnun. Allah, na'udzubillah min dzalik. Dan sungguhnya orang-orang kafir tu hampir-hampir menggelincir dan menjatuhkanmu daripada pandangan mereka yang penuh dengan permusuhan dan kebencian terhadapmu, hai Muhammad. Semasa mereka mendengar Quran sambil berkata, ya katalah waktu dengar Quran, sebenar Muhammad itu sungguh-sungguh orang gila. Innahu la majnun. Orang gila kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwwata. Tapi Allah Taala kata, ni kan Nabi Muhammad baca Quran lah. Ya katakan padahalnya wa ma huwa illa dzikrul lil alamin. Padahalnya Quran itu tidak lain hanya peringatan bagi umat manusia seluruhnya. La ilaha illallah. Itulah akhir suratul Nun. Kemudian suratul Haqqah, nama pada kiamat Haqqah dah. 52 ayat. Ini surah Haqqah ni surah yang cukup menyayatkan hatinya terhadap puak ahli neraka khususnya. Ya rakyat azab Allah kepada puak Ad, puak apa dia Samud, puak gapa tu. Lepas tu akhir esok Allah Taala gapa dia khudhuhu faghulluh dan sebagainya. Itulah akhir esok. Summal jahima salluh. Akhir esok ni pakak sesar belaka, pakak gapa dia orang boleh surat sebelah balik kiri juga sesar belaka. Boleh surat lek kanan tu pakak nak baca. Pakak gapa dia senang hati membacanya. Buat buku tulis surat lek kiri tu, boleh surat amalan lek kiri tu. Pakak tak saya baca. Ya laitani lam uta kitabiyah.
Nah, Allah kalau tak ada mari tak apa sikit. Kita amal aku ni aku tak saya tengok. Baru duduk situ, baru siapa ada nunda. Walam adri ma hisabiah. Aku tak erti gapo hitungnya amal aku. Aku tak erti. Masa dulu aku tak tahu kata ada hitung. Ya laitani kanatil qadiyah. Alangkah baiknya aku ni kalau mati di dunia dulu tak mari dah lah akhirat ni. Ni bahasa puhat dia. Ni orang ayat dah, Allah Taala ayat dah akan diperhidupkan semula kamu. Ma aghna anni maliyah. Nah, harta tak ada faedah apa. Halaka anni sultaniyah. Segala pangkat kebesaran, kuasa-kuasa gila-gila dulu tu, nah, tak ada faedah apa dah, habis. Kalau gitu khuduhu faghulluh, summa al-jahim salluh, summa fi silsatin zar'uha 70 zira'an fasluku. Untuk dalam Quran, untuk dalam neraka. Sebabnya, sebab dia tak beriman dengan Allah. Tak ada makan ke orang miskin. Lepas tu, apa dia? Makanan di akhirat esok tu daripada danor ataupun na'udzubillah air penyakit. Na'udzubillah. La ilaha illallah. Akhir sekalinya Allah Ta'ala nak ayat katanya, Quran itu adalah benar-benar wa innahu latazkiratul lil muttaqin wa inna lana'lamu anna minkum mukazzibin wa innahu lahasratan 'alal kafirin wa innahu lahaqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal azim. Quran belaka. Nah, dan sungguhnya Quran itu tetap menjadi peringatan bagi orang yang bertakwa. Dan sesungguhnya kami sedia mengetahui bahawa ada di antara kamu yang mendustakan Quran. Dan sungguhnya Quran itu adalah sudah tentu akan menyebabkan penyesalan bagi orang kafir sewaktu ia pergi ke akhirat esok. Dan sesungguhnya Quran itu adalah benda yang benar, yang yakin. Maka naklah kamu bertasbih dengan Tuhan engkau, dengan nama Tuhan engkau yang sangat maha besar. Subhanallahil azim, subhanarabbiyal azim. Ya. Di suratul Ma'arij. Nah, suratul Ma'arij pula, Ma'arij ini tepat turun naik antara bumi dengan langit lah. Malaikat dia naik turun tu adalah melalui Ma'arij ya Allah Ta'ala lah. Ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaru 50,000 sanah. Dia ni 44 ayat semua. Allah, surah yang sangat-sangat mendatangkan keinsafan apabila kita baca surah ni. Lah itulah suratul Ma'arij. Akhirat esok belah mana, neraka lazar belah mana, semua tu Allah. Akhirat esok semua banyak kita baca serta tadabbur sesungguh. Nah, baca serta tadabburkan surah. Lepas tu suratul Nuh. Suratul Nuh ni surah Nabi Nuh berdakwah. Suratul da'watin Nuh. Sekalinya doa dakwah mari 950 tahun akhirnya ditentang oleh kaum setiap masa, setiap tempat. Akhirnya tak tahan dia berdoa supaya Allah Ta'ala tu turun akan apa dia bala ataupun azab ke atas kaum dia. Dia kata lahna dia wa qala nuhur rabbi la tadhar 'ala al-ardi min al-kafirin dayyara. Nabi Nuh merayu lagi dengan berkata pada Tuhan, wahai Tuhanku, jangan engkau biarkan seorang pun dari orang kafir itu hidup di atas muka bumi ini. Allah, kasar sungguh Nuh. Tapi pada dengan dia sampai dia dakwah 950 tahun. Ketuk pintu dari rumah ke rumah, dari peribadi ke peribadi, daripada keluarga ke keluarga. Beriman apa belah orang. Subhanallah. Akhirnya Nuh tu la ilaha illallah. Doa benar tu. Akhirnya maka turun bala sungguh ke atas buat dia bagi taufan hingga sampai hancur habis. Lalu itulah Nuh alaihi salam dia berdoa dengan Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat wa la tazidiz zalimina illa tabara. La ilaha illallah. Suratul Jin, satu surah serupa dengan suratul Insan juga. Suratul Nas, suratul Insan, suratul Jin. Tu dia. Ni kecil hajim. Siapa nak kena jin, dengar suratul Al-Jin Mulak, bagaimana puak-puak dia tu, dia dengar akan Quran, dia beriman Quran juga.
Dan dia bersaing dengan manusia. Manusia ni saling minta tolong jin, jin tak tolong dia, sama-sama gila-gila gitulah. Orang bersaing dengan jin kan. Jadi tok bomong, tok pombo, tok mokpak dulu tu saing dengan jin. Saing dengan jin ni boleh juga, tapi kak habis tak ada makruh kata setengah ulama. Kecuali saing dengan jin kafir, maka itu haram. Kenapa? Karena dia suruh benda yang bawa pada neraka. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. La ilaha illallah. Jining, nah kepada dia beriman kepada Allah Taala juga. Nah, dia wa amma minnal muslimun wa minnal qasitun juga fa jin. Nah, dia dengar al-huda amanna bihi. Dia beriman dengan Tuhan juga. Nah, ayat 13 14 tu ada setengahnya golongan beragama Islam, ada pula yang kufur supaya manusia. Hei jin, nah jangan kufur pada Allah. Nah, dan masjid kita ada jin. Nah, jin kita dakwah dia. Dia dah dengar kita mengajar nak pagi, nak petang, nak siang, nak malam. InsyaAllah ta'ala. Nah, jin ni adalah satu makhluk yang Tuhan tu buat menjadi umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam juga. Nah, zaman Nabi lagi, nah, jin ni adalah makhluk yang menerima ajar Allah Ta'ala melalui Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang berdakwah lepas pada tu. Lepas tu suratul Muzammil, surah orang duk selimut, suruh beribadat malam. Nah, beribadat malam dengan isi kandungnya ibadat malamnya. Ibadat malam ni umur satu sekali nak jadi wazkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Ini payah sekali nak dapat ibadat malam ni payah. Dan sebutlah dengan lidah dan hati akan nama Tuhanmu terus menerus malam dan siang, serta tumpukanlah amal ibadatmu kepadanya dengan sebulat-bulat tumpuan. Payah. Dia pecah. Mula nak kata ingat kau tu, ingat kau ni, hati pecah dia panggil. Tak ada yang dibulat kepada Allah. Tabattal ilahi tabdila ni susah sekali nak dapat. Kalau boleh ni mana kata samrik. Ni orang panggil kemuncak kepada amalan jiwa dalam waktu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dah sampai situ, dia jadi fattakhidhu wakila. Duk dengan Tuhan sama, tak ada apa lah. Orang kata senyakna tak degih, nak kata hudah kata lagi dia. Ya, ada masalah apa kata hudah dia. Nabi kata hudah teruk pada dia lagi. Nah, tu. Lepas tu ayat masalah gapo dia Allah Taala tu gapo ayat ni, ayat Muzammil ni suruh sembahyang malam pada mula-mulanya difardukan ke atas Nabi. Katanya sahabat-sahabat zaman itu sembahyang malamnya, akhir sekalinya ada masa setahun fardu, lepas tu habis. Nah, fataba alaih. Nah, iaitu alimallahu alima an tuhsuhu fataba alaikum. Jadi akak sembahyang malam, tak ada sembahyang malam. Belum dah tu sembahyang malam. Sembahyang malam banyak. Nah, sekali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian suratul Mudaththir. Suratul Mudaththir ni surah yang tu awal-awal belakang Mudaththir Muzammil. Hak mana dulu dua ni duk khilaf ulama padanya. Nah, jadi Muzammil suruh beribadat malam untuk membekali jiwa. Lepas tu Mudaththir ni surah dakwah. Suruh dakwah. Nah, qum bangkit. Hak tadi qumil lail bangkit semaya menghadap Allah. Hak ni qum fa'anzir menghadap manusia. Dua ni tak serupa situ. Suratul Muzammil orang duk tidur juga suruh bangun sembahyang malam. Suratul Mudaththir orang tidur selimut juga suruh bangun dakwah manusia. Ya, keladankan dua ni nah. Tapi suratul Muzammil lah dulunya supaya gapo? Supaya boleh buat persiapan untuk menerima perintah. Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Ning adalah 6 sifat utama kepada orang yang nak jadi pendakwah. Nah, satunya 5 sifat utama. Nah, satunya membesarkan Allah, bersih pakaian, nah, hijrahkan segala benda yang tak baik. Nah, serta dengan apa dia jangan buat gapo pun perayaan dunia. Nah, jangan
Nah, jangan memberi pada satu perkara nak dapat lebih banyak daripadanya, jangan. Dan sabar kerana Allah. Tu 5 sifat utama bagi Nabi dan bagi siapa nak makan saka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian dalam surah ni dia kacak Al-Quran juga. Kalla innahu tazkirah faman syaa'a dzakarah wa ma yadhkuruna illa an yasha Allah wa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Sekali gitu ya. Ketahuilah sesungguhnya Quran itu adalah satu peringatan yang sangat besar pengajarannya. Oleh itu sesiapa yang mahu beringat, dapatlah yang mengambil peringatan daripadanya. Tak ada paksa, tapi manusia fitrah nak benar-benar, Quran benar-benar, kena malak dah lah namanya, dihalang oleh syaitan. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Wa ma yazkuruna illa an yasha Allah. Dan daripada itu tiadalah mereka dapat beringat mereka jika dikehendaki Allah. Dialah Tuhan yang berhak dipatuhi perintahnya, dan dialah jua yang berhak memberi keampunan kepada yang lain, ya. Suratul Qiyamah, surah kiamat. La ilaha illallah. Kecak hari kiamat. Nah, bagaimanakah kiamat akan berlaku? Kita akan dengar daripada suratul Qiyamah. Akhirat esok ada 2 kumpulan. Satunya puak-puak yang wujuhun yauma idzin nadhirah. Pada hari akhirat itu muka-muka orang berseri-seri ila rabbiha nazirah, melihat kepada Tuhannya. Lepas tu satu kumpulan lagi wa wujuhun yauma idzin basirah. Dan pada hari itu muka orang kafir muram huduh, hital gai. Tazunnu an yuf'ala biha faqirah. Sampai dia duk yakin katanya mereka akan ditimpa malapetaka, azab seksa yang membinasakan mereka. Itulah 2 kumpulan pada hari akhirat esok. Na'udzubillahi min dalik. Maka kita malam-malam ni kita akan gitulah suratul insan, hak manusia. Nah, insan ni malam-malam Jumaat kita nak baca semua lah. Suratul insan, maksudnya asal manusia ni tak ada apa sekali. Lepas tu Allah Ta'ala lahirkan dan pakat duk sebut dia. Suratul mursalat, al-mursalat. Nah, al-mursalat urfa, demi makhluk-makhluk yang dihantar berturut-turut daripada malaikat lah ni. Nah, yang menjalankan tugasnya. Malaikat belakang Allah Ta'ala supah malaikat satu-satu. Nak royak katanya, barang hak kamu dijanji itu adalah benar. Kiamat-kiamat ni benar. Nah, kerana puak dia pakai menetai belakang kiamat. Kata tak betul, tak ada kiamat, tak ada gapa. Wailun yauma idzin lil mukazzibin. Wa 3-4-5 kali wailun yauma idzin lil mukazzibin dalam ayat ni. Nah, na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita diselamat daripada orang yang mendustakan ajaran Allah Ta'ala, khususnya mengenai dengan kiamat. Kita kena beriman dengan sungguh-sungguhnya hari kiamat tu. Nah, tu dah. La ilaha illallah. Begitulah kita habis masa untuk kita dia tadabburkan sebanyak berapa belas surah sini, mulai pada Tahrim pergi kepada Al-Mulk, nah, An-Nun, Haqqah, Sa'ala Sa'il, Nuh, Jin, Muzammil, Muddathir, Qiyamah, Insan, dan sekalinya Mursalat. 12 surah semua malam ni. InsyaAllah ta'ala buat persiapan baik-baik dari segi kejiwaan, segi pengertian apa tu juga, supaya kita tu jadi orang qiyamul lail dengan sedar dan dengan bahasa khusyuk, dengan ayat-ayat tajawub qalbi, bukan tajawub sam'i saja tak, tajawub qalbi, dengan ayat-ayat yang dibaca oleh Tok Imam pada malam ini. InsyaAllah ta'ala usikum wa iya bitaqwallahi azza wa jal wa bita'atihi la'allakum tuflihun. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.